Okay. Sejadah tu lipat siap-siap sat lagi kau boleh dia jadi Doraemon. Okey, apabila kita dah mengucap, kita dah jadi orang beriman. Tapi masa tu kita belum betul-betul beriman. Okey, konsep beriman kat sini kita nak menuju kepada kesempurnaan iman. Tapi kalau orang tu dia tak semayang, kita janganlah pergi kata kat dia kafir. Okey. Okey, ada larangan daripada Nabi Muhammad sendiri. Jangan berkata terus terang kepada orang tu yang dia kalau tak semayang dia kafir. Kita tak boleh menuduh antara Islam kafir. Itu larangan. Kafir. Kalau dia bawa anjing pun tepi jalan pun kita tak boleh kata kafir. Sebab ada kawan-kawan long dia sound tempek je. Hang ni orang kafir lah. Kalau dia tengah bawa anjing dia kata dia kafir. Tak boleh ada larangan. Walaupun bersenda gurau pun tak boleh cakap macam tu. Okey, dalam kita nak menuju kepada kesempurnaan iman, ini adalah asas dia. First, kita nak check dulu. Adakah orang Islam yang beriman dengan sebenar-benar iman? Kita buat checklist lah. Jangan kita buat checklist. Tahun ni aku nak beli kereta. Tahun ni aku nak dapat boyfriend baru. Tahun ni aku nak dapat gaji RM10,000. Jangan kita buat checklist akhirat je. Kita kena buat checklist dunia je. Kena buat checklist akhirat. Jadi dia kena seimbang. Untuk mendapat kejayaan, kita kena seimbang antara dua tu. So kalau kita cinta ke Allah, kita tak boleh melampaui batas mencintai Allah. Sampai kita solat 24 jam. Benda lain tak kira. Solat 24 jam. Sunat 24 jam. Yang lain tak kira. Tak boleh dia kena seimbang. Banyak tokoh-tokoh Islam kata kita kena seimbang antara dunia dan akhirat. Okey, untuk nak check kita ni orang beriman yang sebenar-benar iman lah. Ada 3 poin. Iaitu first, kita kalau takut bila dengar dengar nama Allah ataupun dengar sifat-sifat Allah, so kita akan rasa gerun takut. Kalau kita tak ada rasa gerun takut, there's something wrong somewhere. Faham tak? Ada something wrong somewhere. Bila ada something wrong somewhere, kita kena belajar lah. Kenapa aku tak gerun bila dengar nama Allah? Kita kena pilih masuk kuliah agama ke apa. Okey? Janganlah pula buat dek je. Nombor 2, apabila dia mendengar ayat-ayat Allah tu dia berfikir. Dia taklah membatu je. Membatu tahu tak? Beku je dia tak mau fikir. Bila dia fikir, baru dia punya iman tu bertambah. Okey, nombor 3, berserah diri. Bila kita dah mengakui Allah tu tidak ada Tuhan yang layak disembahi melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Jadi kita kena berserah diri kepada Allah sajalah. Tak bolehlah ada macam pecahan. Okey, contoh 100%, sepatutnya kita 100% kena serah diri ke Allah. Tiba-tiba penyerahan diri tu dia berkurang. Jadi mungkin 10% tu penyerahan dekat ibu. Kebergantungan tu dekat ibu. Lepas tu 20% kebergantungan kepada majikan. Sebab takut nanti majikan buang kerja. Itu tak ada nak makan lah. Fikir macam-macam. Tapi sedangkan Allah yang bagi gaji. Jadi benda ni dia akan turun naik. Kebergantungan serah diri tu dia akan turun naik. Dia turun naik berdasarkan kita punya keimanan. Kalau waktu tu keimanan kita rendah, kebergantungan kita kepada makhluk Allah tu pun naiklah. Okey? Kat sini kita kena kontrol, kena kawal. Jadi nak kawal dia tu macam mana? Ketiga-tiga yang nak kawal dia macam mana? Kita pergi ke next level, iaitu Aiman. cara nak menambahkan keimanan. Iaitu ada 4. Ini kaedah yang paling simple lah. Mungkin ada lagi kaedah-kaedah lain. Tapi ini yang lu baca, lu dapat. So 4. First, solat tepat pada waktunya. Nombor 2, melihat ciptaan Allah. Nombor 3, berzikir. Nombor 4, berdoa. Okay, apakah zikir yang paling terbaik? Tahu tak zikir paling terbaik? Alam baru dapat semalam. Tak tahu. Tadi tu. Zikrul maut. Mengingati mati. Itulah zikir yang paling terbaik. Zikir asal maksud dia adalah mengingati. Zikir tu mengingati. Jadi zikir ni ada banyak jenis. Okay, orang kata
ulama kata ada 3 jenis. Satu, zikir yang berterusan, iaitu contoh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Lagi subhanallah bi'azim, subhanallah bihamdi. Lagi zikir yang berulang-ulang lah kan. Nombor 2, zikir, okey, aku ni hamba Allah, aku kena buat benda yang Allah suka dan menjauhi apa yang Allah larang. Okey, itu adalah zikir. Zikir yang kedua, jenis macam tu. Oh, yang tu pun. Nombor 3. Nombor 3 ni yang paling terbaik. Zikir mengingati mati. Jadi apakah cara terbaik untuk mengingati mati? Cara terbaik mengingati mati, cara yang betul lah mengingati mati. Ada orang mengingati mati tapi dengan cara yang salah. Okey, cara yang betul untuk mengingati mati apabila dia mengingati mati waktu tu, dia mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Jadi ada orang dia mengingati mati tapi dia tidak buat maksiat lagi. Dia cakap, aku rasa aku nak mati ya, biar pilah semua tu, aku tak mau buat dah. Maksudnya dia macam putus harapan. Dia ingat mati tapi dengan cara yang salah. Jadi cara yang betul is mengingati mati dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Okay, kalau dah saya saja lalu kat tepi kubur tu lah, saya seminggu sekali ke apa ke, tiap hari pun boleh ke. Okay, mungkin itulah cara kaedah seseorang tu berlainan. Kaedah ni tak apa, sama ada nak buat ataupun tak buat pun tak apa, as long as mengikut Al-Quran dan Sunnah. Sebab ada cerita sahabat, cerita zaman-zaman dulu, dia mengingati mati, tahu macam mana cara dia? Dia letak kain kapan dengan keranda dalam rumah dia. Allah. Itu dia punya kaedah untuk mengingati mati. Tapi tak apalah, cara dia tak apa. Tapi dia tak boleh lah suruh orang paksa ikut cara dia macam tu. Dia tak salah, tak ada dosa. Tapi apabila dia paksa orang buat melaku macam tu, dia akan jadi salah lah. Sebab tak ada daripada contoh daripada Nabi Muhammad. Tak boleh. Untuk kita buat sendiri tak apalah macam tu. Okay, seterusnya. Next. Kita dah buat aktiviti ataupun cara-cara untuk menambah keimanan. So, kita kena buat checklist lagi. Checklist ni kena berterusan. Okay, ciri-ciri orang-orang yang beriman yang beroleh kejayaan. Sebab apa? Ada orang beriman tapi dia tidak mendapat kejayaan. Okay, sebab apa dia tak dapat kejayaan? Sebab dalam solat dia tak khusyuk. Khusyuk tu apa? Khusyuk tu fokus. Lupa dah semalam. Okay, jadi untuk memastikan kita ni beriman dan mendapat kejayaan, ada 6. First, solat khusyuk. Dalam solat khusyuk. Nombor 2, menjauhi perbuatan, ucapan atau pemikiran yang sia-sia. Nombor 3, keluarkan zakat. Nombor 4, jaga kehormatan dan harga diri. Nombor 5, jaga amanah dan janji. Nombor 6, memelihara solat. Itu pergi balik ke nombor 1, solat tepat pada waktunya. Okey, apakah amanah dan janji yang paling orang panggil apa? Paling utama lah orang kata kat dunia ni. Siapa tahu amanah janji yang paling utama kat dunia ni? Cuba bagi takat dulu. Amanah janji. Pernah dengar tak? Pernah dengar tak perjalanan roh? Cerita tentang perjalanan roh. Ada pergi mana-mana kuliah ke dengar online ke apa tentang perjalanan roh? Belum pernah dengar. Okey, dia cerita tentang roh. Roh ni masa dia nak ditiupkan ke dalam tubuh, ke dalam rahim ibu tu, dia ada kat atas, dia pergi jumpa kat Allah. Okey. Dia dengan roh tu, dia dah mengakui, dia dah berjanji dan dia bersetuju dengan perjanjian tersebut. Amanah janji. Apa janji dia? Dia janji dia akan mentaati Allah sahaja. Dia tak mau menyekutukan Allah. Itulah janji dia. Tapi apabila roh tu dah ditiupkan masuk ke dalam jasad dia, bercampur dengan nafsu lah sebagainya, dia lupa. Sebab itulah ada yang Islam, ada yang tak Islam. Itulah cerita sedikit tentang perjalanan roh. Itu sebelum kita dilahirkan. Jadi roh ni, kita ni sebenarnya dah berjanji dengan Allah. Kita nak jadi hamba yang terbaik. Tapi kita tak laksanakan. Jadi kita kena
orang panggil apa, aware lah dengan perjanjian tu. Kita kena kembali kepada Allah balik. Jadi macam mana nak memenuhi janji tu? Kat sinilah yang lu ajak ni. Checklist ni. Checklist ni kena check. Okay? Okay, checklist ni hanya boleh dilaksanakan oleh orang yang apa? Orang yang mahu. Orang yang beriman tu dah beriman dah. Orang yang mahu. Halo, semua orang kat dalam dunia kau yang lepas janji tu. Yes. Semua. Tapi Cina sekali. Tengok kenapa? Jadi isi semua ni kita nak laksanakan, kita kena ada jantung hati yang mahu. Kalau kita tak ada kemahuan, Allah tak boleh nak pimpin kita. Sebab tu apabila Nabi Muhammad membawa agama Islam, walaupun agama Islam itu adalah mengajar kita kebaikan, dia adalah benda baik, tapi kenapa orang tak boleh terima? Sebab hati dia tak mahu kebaikan. Jadi kerana dia tidak mahu tu, yang menyebabkan dia disekat untuk tunduk untuk beriman. Dia dah beriman. Cuma iman dia tu goyah. Goyah tak goyah? Tak tahu. Goyah tu dia rendah lah. Rendah. Kan iman tu boleh turun naik kan. Jadi dia rendah. Dia dah beriman. Jangan tak boleh macam tu. Tak boleh macam tu. Okay. Kena relax lah. Kalau nak lah yang kaedah yang sebenar kan. Jangan terus fikir-fikir. Tak boleh. Okay. Kita menutup majlis kita dengan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.